Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azzakumullah wa uhibbukum fillah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad faza man ittaqa. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus ke atas hamba-Nya Muhammad dan kitab suci Al-Quran yang padanya sedikit tidak mengandungi keraguan dan kecacatan. Malahan keseluruhan isi kandung Al-Quran adalah meyakinkan dan membawa umat ke jalan yang lurus. Selawat dan salam ke atas Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tidak pernah bertutur berdasarkan hawa nafsunya. Malahan segala tutur kata baginda adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah Jalla wa'ala. Nabi kita Nabi Muhammad adalah seorang Rasul pembawa suatu ajaran yang sangat murni, yang bersih daripada penyimpangan, penyelewengan, jauh sekali kesesatan. Ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi adalah ajaran yang terhindar daripada belitan-belitan kesukaran untuk dipahami. Sebaliknya, ajaran baginda sangat mudah dipahami, sangat jelas, kerana mempunyai manhaj, mempunyai suatu aturan dan dasar yang berpaksikan kepada wahyu ilahi. Yang bertukar zaman, bertukar milenium sekalipun, umat dapat memahami ajaran baginda. Mudah ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad kerana ajaran baginda itu tersimpul dalam dua prinsip asas. Ajaran baginda tidak berbelit-belit. Ajaran yang baginda bawa berpaksikan kepada dua prinsip asas. Satu, prinsip yang tunjang, yang pertama ialah mengesahkan Allah dalam segala amal ibadah. Itu diambil daripada perkataan Asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah. Yang kedua, mengikuti cara Rasulullah, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beribadah. Ini diambil daripada perkataan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah ataupun Muhammadun Rasulullah. Kedua-dua prinsip ini adalah prinsip yang mesti kita pakai untuk kita terapkan pada semua ibadat-ibadat khusus seperti puasa, seperti sembahyang, seperti zakat, seperti haji. Malahan kedua-dua asas ini dituntut dalam semua bidang kehidupan manusia. Apa sahaja yang kita lakukan tidak boleh mengeluarkan kita daripada dua prinsip yang tunjang ini. Kedua prinsip inilah sebenarnya yang menjadi muatan
muatan akbar, muatan azim, muatan yang besar dan terbesar daripada tuntutan dua kalimah syahadah. Bila kita melakukan ibadah kepada Allah, kita diperintahkan melakukan dengan penuh keikhlasan. Kerana apa? Kerana ibadah itu kita lakukan untuk mengesahkan Allah Ta'ala. Dan ketika kita melakukan ibadah, kita disuruh melakukan ibadah dengan mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya dapat kita faham bahawa seolah-olah kedua kalimah syahadah itu suatu isyarat kepada kita daripada Allah Ta'ala. Inilah panduan ataupun pola, suatu panduan bagaimana kita nak menjalankan kehidupan seharian kita. Daripada ibadatnya khusus kepada ibadatnya umum. Maka ini sekaligus memberi suatu pandangan kepada kita betapa besarnya makna daripada dua kalimah syahadah. Amma ba'du. Alhamdulillah, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwatul iman a'azakumullah, pada Sabtu malam minggu ini kita ke udara lagi sekali. Kali ini kita akan cuba berbincang tentang suatu perkataan yang kita lihat, iaitu dengan perkataan Islam adalah akidah dan syariah. Ini akan kita cuba bincangkan dalam masa yang singkat ini berdasarkan kepada teks yang kita ada ini, iaitu pada muka surat 1 ini, Islam, akidah dan syariah. Bila sebut Islam, muatan dia al-Islamu. Bila sebut Islam, itu adalah isi dia al-aqidatu wa syariah. Muatan Islam itu adalah akidah. Apa dia akidah? Keyakinan-keyakinan, i'tiqad kepada Allah. I'tiqad yang mana? I'tiqad yang jazam. I'tiqad yang kesemuanya berdasarkan kepada dalil yang diyakini, yang di dalamnya tidak ada dalil-dalil yang syubhat, yang cacat, apatah lagi yang diperselisihkan. Jauh sekali dalil yang ditolak. Kenapa? Kerana akidah itu nak disandarkan kepada syariah, suatu agama, suatu peraturan hidup yang dicipta oleh syari', pencipta syariat, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Islam adalah agama yang terdiri daripada akidah dan syariah. Dengan kata lain, akidah maknanya keimanan dan syariah ialah amal perbuatan. Muatan Islam adalah akidah dan syariah. Apa makna akidah? Akidah dia lebih kepada makna keimanan kita kepada Allah, keyakinan kita kepada Allah, i'tiqad kita kepada rukun iman, rukun Islam, dan semua perkara yang berkaitan dengan ahkamu syar'iyah. Bila sebut syariah, syariah dia membentuk peraturan, perbuatan. Hubungan antara keduanya sangat erat dan tidak mungkin dipisahkan antara satu dengan yang lain. Seorang Muslim yang hanya mempunyai iman tetapi tidak melakukan amal-amal Islam, tidak akan sempurna keislamannya. Demikian pula sebaliknya. Satu orang yang mengaku Islam tetapi hanya memiliki akidah sahaja, iaitu keyakinan hati, tapi syariah tidak ada, menampakkan keyakinan itu pada perbuatan tak ada, maka penulis menyatakan mustahil dia akan sampai kepada kesempurnaan Islam dan penghayatan Islam. Oleh sebab itu, perkataan iman dan amal sentiasa disebut oleh Allah secara bergandingan di dalam Al-Quran. Menurut ahli tafsir, bahawa iman dan amal disebut bersama di dalam Al-Quran sebanyak 730 kali. Bila Allah sebut, Allazina amanu wa amilu salihat, 730 kali. Umpamanya, ini salah satu contoh ayat yang kita jumpa,
Umpamanya firman Allah Ta'ala, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Terjemahan dia, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya, yakni neraka. Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, maka bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya. Tengok Allah Ta'ala menyebut tentang satu, Allah Ta'ala sebut nikmatnya Allah bagi pada manusia. Nikmat apa? Ahsanu taqwim. Nikmat Allah Ta'ala bagi pada manusia adalah nikmat ahsan taqwim. Taqwim, kejadian manusia yang ahsan, yang cukup indah, cukup elok, cukup unik, cukup sempurna berbanding makhluk-makhluknya lain. Tapi kata Allah, summa, kemudian kata Allah, radadnahu, kami kembalikan manusia itu asfala sapilin. Asfal bermakna rendah. Sapilin, lagi rendah. Tempat yang cukup rendah. Kemudian kami kembalikan manusia ke tempat yang paling rendah. Paling rendah bermakna hina. Maka tidak ada makhluk Allah Ta'ala yang paling hina, melainkan neraka. Sesiapa yang dihuban ke neraka, itulah tempat yang paling hina. Dikatakan, bi'sal masir, bi'sal mihad, seburuk-buruk tempat kembali, seburuk-buruk tempat berbaring, seburuk-buruk tempat. Kecuali, kata Allah, kami tak buat begitu. Kami tak akan letak di tempat yang hina itu orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh. Tengok. Maka bagi mereka, bagi orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, pahala yang tidak putus-putus. Kedua, penulis kata ayatnya, Allah Ta'ala berfirman, وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ. Terjemahan dia, berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan beramal saleh, yakni yang berbuat kebaikan, bahawa mereka itu akan memperolehi syurga yang di bawahnya mengalirlah beberapa sungai. Maka lagi sekali digabungkan, allazina amanu wa amilus salihat. Tadi digabungkan dengan nada Allah tidak akan merendahkan orang beriman dan beramal saleh. Ini pula dibawa nada berita gembira untuk orang yang beriman dan beramal saleh. Kerana iman itu adalah benda yang bernilai di sisi Allah, amal saleh adalah benda yang cukup bernilai di sisi Allah, maka Allah nak bagi khabar gembira. Maka khabar gembira di sini apa dia? Allah sendiri jawab, iaitu anna lahum, sungguh bagi mereka itu, lahum, mereka itu, sungguh bagi mereka itu siapa di sini? Lahum di sini balik kepada allazina amanu wa amilus salihat, mereka yang beriman dan beramal saleh. Apakah berita gembira itu? Jannatin tajri min tahtihal anhar. Itulah tabsyir, pemberitahuan berita gembira daripada Allah. Contoh lain penulis kata, Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina amanu wa amilus salihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Terjemahan dia, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka Tuhan yang Maha Rahman, pengasih, Maha Pengasih, akan menanamkan dalam hati mereka perasaan kasih sayang, wudda. Orang beriman, kalau dia beriman, dia beramal saleh,
Allah bagi lagi satu ganjaran pada dia. Dalam hati dia ada wudda, iaitu Allah dipanggil Al-Wadud, Tuhan yang cukup penyayang. Maka Allah campakkan ke dalam hati orang yang beriman itu kasih sayang. Kalau kita lihat ketiga-tiga ayat ni, 3 ayat penulis bawa pada kita, ketiga-tiga ayat ni kita cuba tengok bila Allah gabungkan iman dan amal saleh, Allah menyebut fadilat yang berbeza-beza. Ayat yang pertama surah At-Tin. At-Tin surah yang ke-95, ayat 4 dan 5, ayat 4 hingga 6. Allah menyebut kata Allah tidak akan menghina orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Allah selamatkan mereka daripada tempat yang hina, iaitu dalam neraka. Allah Ta'ala akan bagi kepada mereka pahala yang tak putus-putus. Ayat yang kedua, iaitu suratul Baqarah, surah yang kedua, ayat 25. Allah kata bagi orang yang beriman dan beramal saleh itu ada berita gembira, iaitu mereka akan masuk ke dalam syurga. Dalam surah At-Tin, Allah kata mereka masuk, mereka itu orang-orang yang diberi oleh Allah Ta'ala ajrun, pahala, ghairu mamnun, yang tak putih-putih. Masuk ayat ketiga, surah Maryam, surah yang ke-19, ayat 96, Allah menyatakan, sesungguhnya orang yang beriman dan beramal saleh, Allah akan campakkan ke dalam hati mereka kasih sayang. Dia guna perkataan saya ja'alu, sin bagi di atas, saya ja'alu. Dia tak kata saufa yaj'alu, tapi saya ja'alu. Iman dan amal saleh itu akan membentukkan kasih sayang yang cepat ke dalam hati orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Itu yang penulis kata tadi 700 berapa? 730 kali Allah ulang. Kita baru jumpa 3 ayat. 730 kali. Ya, ada 727 lagi ayat Allah ulang. Apa penulis nak bagi tahu pada kita? Dia kata mempunyai iman tetapi tidak diikuti oleh amal, ketundukan, kepatuhan adalah sama dengan iman iblis. Ini disebabkan kerana iblis mengetahui akan keesaan Allah dan tiada sekutu baginya. Iblis juga tahu bahawa dia akan kembali pada Allah pada hari kebangkitan kelak. Tetapi kerana perintah Allah agar ia sujud kepada Adam tidak dilaksanakan, maka iman dan ma'rifatnya tentang ketuhanan itu sama sekali tidak dapat membantunya untuk bebas dari kutukan dan laknat Allah. Di sini dapat kita simpulkan bahawa iman tanpa ketundukan di sini amal saleh, dan kerendahan hati untuk melakukan amal-amal yang diperintahkan adalah tidak mempunyai nilai sama sekali di sisi Allah Jalla wa'ala. Kalau ada keyakinan, ada akidah, ada iman, tapi tidak mahu melaksanakan perintah-perintah Allah, itulah iman yang setara dengan iman iblis. Dia langgar perintah Allah. Adapun orang yang suka berbuat kebaikan, suka buat amal, tetapi tidak beriman, keadaannya sama seperti orang kafir. Adapun orang yang gemar memperbanyakkan amal ibadah, namun tidak membersihkan iman mereka daripada perkara-perkara yang dapat merosakkan iman, sebagaimana yang kita dapati pada segolongan umat Islam, maka amalan mereka juga sia-sia dan tidak bernilai sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebenarnya, agama Islam adalah agama yang hanya terdiri dari 2 perkara seperti yang di atas, iaitu akidah dan syariat. Kita tidak perlu menambah-nambah dengan unsur-unsur baru seperti tarekat dan lain-lain. Islam tu macam ni ikhwan, kalau satu orang tu kita kata pada satu orang tu, kenapa awak masuk tarekat? Ini di antara perkara-perkara yang orang-orang ini tak faham.
ataupun dia tak diberi penjelasan, kenapa orang masuk tarekat? Nescaya dia akan jawab, untuk mendekatkan diri pada Allah. Maka ada satu perkara yang mesti diketahui bahawa Islam itu, muatan Islam itu akidah dan syariah. Isi Islam itu dah cukup untuk membersihkan diri kita pada Allah. Kita tak perlu ikut mana-mana tarekat. Walaupun guru dia hebat macam mana sekalipun. Tak perlu ikut. Tak perlu tertarik. Tidak ada bai'ah apa pun. Tak perlu. Kita amal dahulu Islam ini. Apa yang kita tak tahu tentang zikir? Daripada zikir berkaitan dengan salat fardu, sampai zikir-zikir yang tidak ada kaitan dengan waktu dan keadaan, sampailah zikir yang berkaitan dengan waktu dan keadaan. Semua Nabi ajak. Kenapa kita tidak amalkan itu? Zikir pagi, zikir petang, zikir selepas solat fardu. Zikir-zikir yang Nabi tak kaitkan dengan masa dan tempat. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sehari semalam 100 kali. Astaghfirullah. Selawat pada Nabi. Banyak lagi zikir yang dikatakan kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. 4 kalimat yang sangat dicintai oleh Allah. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kenapa itu kita tidak amal dengan suci hati? Penulis kata kerana Islam itu adalah sesuatu yang dah sempurna dengan dengan akidah dan syariat. Janganlah kita tokok tambah dengan unsur-unsur baru. Penulis kata seperti tarekat dan lain-lain. Hanya yang perlu diingat bahawa akidah adalah satu, tidak berubah-ubah dengan perubahan umat. Sedangkan syariat pula adalah berubah mengikut keadaan umat. Yang dimaksudkan dengan syariat berubah ini ialah perubahan syariat daripada satu Nabi ke satu Nabi. Bukan syariat kita di akhir zaman ni akan berubah, tidak. Awak orang tarekat syariat lain. Awak orang makrifat syariat lain, tidak. Yang dimaksudkan dengan akidah kita satu, syariat kita berbeza, ini merujuk kepada antara Nabi Nuh dengan Nabi Muhammad. Antara Nuh dengan Ibrahim. Antara Nuh, Ibrahim dengan Musa. Dengan Isa, dengan Zulkifli, dengan Zakaria, dengan Yahya, dengan Muhammad. Akidah mereka satu, iaitu mengajak umat kepada an ya'budullah wajtanibut taghut. Tetapi cara sembahyang, cara mereka puasa itu berbeza. Namun umat Nuh akan amal semua cara Nuh. Umat Bani Israel yang ada Nabi Musa dan Nabi Harun padanya, mereka cara mereka. Sampailah kita, sama ajaran kita, tauhid dengan dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam. Namun berbeza dalam bentuk syariat. Itu yang penulis nak maksudkan. Rasul demi Rasul diturunkan oleh Allah kepada umat. Mereka masing-masing, Rasul demi Rasul diturunkan oleh Allah kepada umat mereka masing-masing. Dan umat silih berganti. Namun akidah tetap satu. Tidak berubah-ubah. Ini sebagaimana firman Allah Ta'ala, syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilayka wa ma wassayna bihi Ibrahima wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Terjemahan dia, Allah telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu, yakni Nabi Muhammad, dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, iaitu tegakkanlah agama dan janganlah berpecah belah tentangnya. Allah kata Allah itu sebagai pensyariat. Pensyariat dipanggil syari'.
Allah sebagai pensyariat, pembina syariat. Syariat ialah sesuatu yang dicipta oleh Allah peraturan. Maka apakah yang dicipta oleh Allah? Allah bagi pada Nuh, Allah bagi kepada Nabi kita dan Ibrahim, pada Musa, Isa, iaitu an aqimuddin, iaitu akidah. Tegakkanlah agama. Itu tauhid, akidah. Wala tatafarraqu fi. Jangan berpecah belah dalam akidah. Menurut Imam Ibn Kathir, dalam tafsirnya, ayat di atas menyebut mengenai rasul-rasul selepas Nabi Adam, iaitu Nabi Nuh, dan rasul terakhir iaitu Nabi Muhammad. Kemudian disebut pula tentang nabi-nabi. Di antara dua rasul tersebut iaitu Nabi Ibrahim, disebut Nabi Musa dan Nabi Isa. Kelima-lima rasul itu adalah ulul azmi. Tengok dalam ayat ni Allah sebut 5 nabi. Allah kata syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuh walladhi auhayna ilaika itu Nabi Muhammad, wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa. Allah sebut Ibrahim, Allah sebut Musa, Allah sebut Isa. 5 ini adalah ulul azmi. Ada Allah perintah kepada mereka tegakkan agama. Adapun yang dimaksudkan dengan agama dalam ayat tersebut, tegakkanlah agama yang dibawa oleh semua rasul yang hanya beribadah kepada Allah yang Maha Esa dan tiada sekutu baginya. Itulah agama yang penulis sebut daripada awal tadi pada kita. Apa dia ikhwan? Iaitu Islam ini, agama ini mempunyai 2 prinsip utama. Pertama, la ilaha illallah. Kedua, Muhammadun Rasulullah. Sedangkan syariat atau peraturan dalam beramal adalah berbeza-beza antara satu umat dengan satu umat yang lain sesuai dengan keadaan atau kondisi umat berkenaan. Ini disebabkan kerana Allah yang Maha Adil lagi Maha Bijaksana tidak akan memberatkan umatnya dengan sesuatu yang tidak mampu dipikul oleh mereka. Umpamanya, tentang peraturan perkahwinan di zaman Nabi Adam berlainan dengan peraturan perkahwinan di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bilangan waktu salat di zaman umat Nabi Musa berlainan dengan bilangan waktu salat di kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan lain-lainnya. Inilah yang Allah Ta'ala firmankan, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, umat Nabi Muhammad dan umat-umat yang sebelumnya, kami jadikan aturan dan jalan yang mesti ditempuhnya. Allah habaq siap-siap, Allah dalam surah Al-Ma'idah, surahnya kelima ayat 48, Allah katakan likullin ja'alna minkum, bagi kami jadikan bagi tiap-tiap daripada kamu, tiap-tiap umat daripada kamu ada nabi yang berbeza, umat yang berbeza, maka setiap mereka itu syir'atan wa minhaja, mereka ada syariat sendiri dan ada peraturan sendiri yang mesti mereka pakai, sehingga kan satu umat tidak perlu ikut peraturan umat lain. Umat Nabi Musa tidak perlu ikut peraturan umat Nuh. Umat Nabi Isa tidak perlu mengikut peraturan yang ada kepada Musa. Kerana likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Setiap daripada kamu ada syariatnya dan ada manhajnya. Oleh kerana itu, kita hendaklah sentiasa menyesuaikan amal ibadah dan segala bentuk aktiviti harian kita dengan syariat ini dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu yang Nabi sebut, kalau Musa datang, kamu ikut Musa, kamu tinggal aku, kamu sesat.
Ini bukan kerana ajaran Nabi Musa tu sesat dah. Kerana ayat inilah 48 ini. Kerana bagi setiap umat mereka ada nabi. Setiap umat mereka ada nabi. Setiap nabi dan rasul itu ada kitab. Dan setiap ada kitab, kepada mereka diberi syariat dan manhaj. Syariat, manhaj. Mereka ada aturan mereka dan jalan mereka sendiri. Maka kerana itu umat Nabi Muhammad tidak boleh ikut apa-apa ajaran yang terkandung dalam Taurat. Kerana itu apa-apa cerita yang datang tentang isi kandungan Taurat, isi kandungan Injil yang tidak mendapat pengesahan daripada Nabi, kita tak boleh terima. Itu dipanggil Israiliyat. Kenapa? Kerana kita ini umat yang ada syir'atan wa minhaja. Kita ada syariat kita dan kita ada jalan kita, peraturan kita. Maka semua amal yang kita buat mesti di atas umat Nabi Muhammad. Mesti cara kita korban ke, binatang, kita akikah ke, kita haji ke, kita umrah, mesti macam Nabi Muhammad. Kenapa? Kerana kita diikat oleh ayat 48 surah Maidah. Tapi kalau kita ikut ajaran-ajaran tarikat, kita tak jumpa benda ni. Tak akan jumpa. Mereka ada laduni, mereka ada kasyaf, mereka ada macam-macam mereka ada. Sehingga kan ayat ini hilang. Maka ayat ini menjadi panduan kepada kita, kita mesti sesuaikan semua amal ibadat kita dengan syariat yang Allah beri pada Nabi Muhammad. Kalau kita tak sesuaikan, Tuhan tak akan terima apa-apa. Kerana likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Penulis kata, ini perkataan penulis, saya dapat melihat kedua-dua hakikat di atas, iaitu akidah dan syariah, tergambar dengan jelas dalam dua kalimah syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku naik saksi, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Itu dia, ikhwan. Itu dia, ikhwan, dua perkara yang mesti kita jaga dengan baik-baik, kata penulis kepada kita, yang mesti kita hayati baik-baik. Aku naik saksi tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah, dan aku naik saksi sesungguhnya Nabi Muhammad itu adalah pesuruh Allah. Syahadah pertama disebut juga dengan istilah syahadatut tauhid, kerana kandungannya ialah kita mempersaksikan bahawa hanya Allah yang berhak disembah. Dan syahadah kedua disebut juga dengan syahadah risalah, syahadatul risalah, yakni syahadah kesaksian terhadap risalah, kerana kandungannya ialah kita mempersaksikan bahawa hanya syariat atau peraturan amalan yang dibawa oleh Rasulullah, oleh Nabi Muhammad SAW sahaja yang akan kita patuhi, dan bukan cara amalan dari sumber-sumber lain. Tengok, kita tidak boleh beramal dengan mana-mana sumber yang tidak datang daripada Nabi SAW. Baik. Tu tengok, tu kita lihat baik-baik. Itu cakap penulis bagi kita. Oh, Ustaz Samsul ambil ni. Sambung sampai muka surat 17. Tak kira bagi balik. Sementara Ustaz Samsul menganalisa. Kita tengok baik-baik. Kita tengok baik-baik daripada situ, ikhwan. Kita kadang-kadang apa kita kata, agama ini disampaikan kepada kita macam, orang kata macam dia datang dalam bentuk misunderstood. Agama tu betul,
Quran sampai, sunnah sampai, tapi berlaku misunderstood. Ada kesilapan dalam memahami. Dalam agama, terutamanya dalam beribadat pada Allah, kita tidak boleh mereka-reka. Kita diikat dengan peraturan yang sangat indah, sangat murni. Kalau semua orang Islam berada di atas manhaj ini, sejalan kita, ikhwan. Akidah kita sejalan, ibadah kita sejalan, akidah kita sejalan, syariat kita sejalan. Dan yang sejalan itunya Allah minta, an aqimuddin wa la tatafarraqu fihi. Sejalankanlah akidah kamu. Dan kalau kita duduk pada ayat tadi, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja, kita ada syariat, kita ada manhaj. Kita akan sama saja amalan kita. Kerana Nabi bagi ingat pada kita, ikhwan, siapa yang berbohong pada aku dengan sengaja, satu tempat duduk untuknya dalam neraka. Ya, apakah yang kita dikatakan kalau berbohong kepada Nabi dengan sengaja? Bohong dalam bab apa? Tentulah kita tak boleh berbohong pada Nabi sebab Nabi hanya bercakap dengan wahyu. Yang Nabi bercakap dengan wahyu itu berkenaan dengan wahyu yang Tuhan turunkan. Kadang-kadang kita tak tahu kata dua kalimah syahadah itu adalah prinsip hidup. Kita tak tahu dia adalah rukun ibadat. Kita ingat kata orang tu masuk Islam mengucap dua kalimah syahadah habis. Kemudian ibadat kita nak buat ini, kita boleh ikut suka kita. Tak boleh, kawan. Kita beribadat hanya kepada Allah. Itulah pengakuan kita. Asyhadu an la ilaha illallah. Kita saksi keesaan Allah. Beribadah kita hanya untuk Allah. Dan dalam masa yang sama, kerana ibadat kita itu untuk Allah, kita menolak syirik untuk Allah. Persekutuan, kongsi itu kita tolak. Tidak ada la syarika lah. La syarika lahu. Tidak ada syarika. Tidak ada perkongsian di dalam melakukan ibadat. Melainkan ibadat itu semata-mata untuk Allah. Kita mengesahkan Allah dalam ibadat dan kita menjauhkan diri kita dalam menduakan Allah dalam ibadat. Dan untuk pastikan itu elok, tersusun, betul, maka apa yang kita buat pada kalimah syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Muhammad itu Rasul, utusan Allah. Kita akan beribadat kepada Allah hanya dengan jalan syariat Muhammad. Ini yang ada dalam ayat Al-Quran yang kita baca tadi. Itulah maksud daripada ayat 48 surah Al-Ma'idah. Tapi kerana kita tak tahu, kita tak sedang kata, ibadat yang kita lakukan itu, ikhwan, ibadat itu sedang mengeluarkan kita daripada prinsip ini. Ramai orang beribadat hanya kepada Allah. Tetapi cara dia beribadat kepada Allah, dia tak peduli daripada sumber Nabi ataupun tidak. Itu kita belajar dalam usul salasah kan. Apa dia? Hak Nabi. Pertama, membenarkan segala perkataannya. Yang kedua, menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, apa dia? Tasdiquhu fima akhbar. Apa yang dia sampaikan, percaya. Yang kedua, mentaati ta'atahu fima amar. Taat apa yang dia perintah. Tadi benarkan apa yang dia sampaikan. Taat apa yang dia perintah. Ketiga, ijtanibu, menjauhi ma naha anhu wa zajar. Apa saja yang dia suruh kita jauhi, kita jauhi. Dan yang keempat, apa dia? Kita tidak beribadat kepada Allah melainkan apa yang disyariatkan kepada Muhammad saja. Itu adalah suatu konsekuensi tuntutan umat yang mesti beri pada Nabi. Kita tak boleh pandai-pandai dalam ibadat.
Itu Allah sebut, ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Tak boleh mendahului Allah dan Rasul. Kata Abdullah bin Abbas, jangan berbuat sebelum Nabi berbuat, jangan melarang sebelum Nabi melarang. Kesemuanya kita kena tengok Nabi. Kalau Nabi kata ya, baru kita beribadat. Kadang-kadang kita tak tahu perkara ini, ikhwan. Mari kita lihat. Penulis kata, kita masih ada masa sikit lagi. Penulis kata, syarat-syarat amalannya makbul. Ini, kalau kita perhati, sangat ada kena-mengena dengan makna dua kalimah syahadah. Dan ini sangat menterjemahkan makna Islam itu muatannya akidah dan syariah yang kita baca di awal tadi. Sebenarnya ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi agar amal perbuatan kita diterima oleh Allah sebagai amal saleh dan selanjutnya mendapat ganjaran di sisi Allah. Adapun syarat-syarat yang dimaksudkan di sini itu ialah: 1. Islam, 2. Ikhlas, 3. Mengikuti cara Rasul, yakni ittiba'. Maka penulis nak pergi satu persatu. 1. Islam. Islam, memeluk agama Islam adalah menjadi salah satu syarat agar amal baik kita diterima Allah Ta'ala. Ini bersesuaian dengan firman Allah. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya, dan dia di hari akhirat termasuk orang yang rugi. Ini ikhwan, berdasarkan ayat di atas, barang siapa yang melakukan amalan sesuai dengan amalan Islam pada zahirnya sahaja, sedangkan ia sendiri tidak menganut agama Islam, maka amalnya ditolak dan tidak diberi ganjaran di sisi Allah Jalla wa'ala. Inilah untungnya kita dilahirkan sebagai orang Islam. Syarat semayang, syarat puasa, syarat wajib ke syarat sah, dia mesti mukallaf. Apa makna mukallaf? Islam, aqil, baligh. Yang kedua, ikhlas. Yang dimaksudkan dengan ikhlas di sini bukan hanya sekadar lawan kepada sifat riak. Sebenarnya lawan ikhlas adalah syirik. Dan riak adalah merupakan salah satu daripada jenis syirik yang kecil. Ini sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar." Qalu wa ma syirkul asgharu ya Rasulullah? Qala ar-riya'u. Yang paling aku takuti, yakni bakal menimpa sebagai ujian Tuhan kepada umatku, adalah syirik kecil. Lalu sahabat bertanya, apakah yang Rasulullah maksudkan dengan syirik kecil? Maka baginda menjawab, syirik kecil adalah riya. Kalaulah kerana syirik kecil sahaja, iaitu riya, maka amal kita tidak diterima oleh Allah. Apatah lagi andai kata kita beramal tetapi masih lagi bergelumang dengan syirik-syirik besar. Bayang ikhwan. Ikhlas itu lawan dia bila kita sebut ikhlas dalam ibadat, lawan dia riya. Bila sebut ikhlas dalam akidah, lawan dia syirik. Ikhlas dalam akidah maksudnya tauhid. Pasal itu lawan dia syirik. Ikhlas dalam ibadat membawa makna melakukan ibadat semata-mata kerana Allah, kerana itu lawan dia riak. Kalau riak ni ada pun amal kita Tuhan tak terima, cuba bayang. Kalau dalam ibadat yang kita lakukan itu ada syirik besar. Perhatikan firman Allah Ta'ala ini. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَإِنْ أَشْرَقْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu, wahai Muhammad, jika kamu mempersekutukan, yakni syirik kepada Allah, nescaya akan hapuslah amalmu dan tentulah kamu termasuk orang yang rugi.
Ayat ini ikhwan, Allah nak kata ke kita. Tapi Allah guna ganti nama Nabi seorang. Ilaika. Seolah-olah dia memberi gambaran besar pada kita. Kalaulah Nabi aku sendiri buat syirik pun, aku tolak amalan dia. Apatah lagi hampa. Oh, subhanallah, besar. Pasal itu dia guna perkataan, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ. Sungguh telah kami wahyukan kepada engkau Muhammad. Ini muatan wahyu dia. Bukan pada engkau saja Muhammad. وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ. Dan kepada Nabi sebelum daripada engkau Muhammad. Perkataan dia, لَإِنْ أَشْرَقْتَ. Kalau sekiranya asyrakta. Ta tu engkau seorang. Kalau engkau syirik pada aku, la yahbatanna amaluka. Kebatal semua amal engkau. Oh, subhanallah, ikhwan. Maka penulis tanya pada kita. Bukan saja Allah Ta'ala kata batal amal, bahkan Allah tambah lagi sepatah. Wala takunanna minal khasirin. Maka pasti kamu akan jadi orang yang rugi kalau amal kamu tertolak. Maka apakah yang menolak amal kita? Syirik. Maka Nabi meletakkan riak di tempat syirik. Dan syirik akbar kekal pada tempat syirik. Lihat lagi firman Allah kata penulis. وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ. Padahal mereka tidak disuruh melainkan supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan, yakni ikhlas kepada Allah dalam menjalankan agama dengan lurus. Sabda Nabi SAW, Allah berfirman dalam hadis Qudsi, Ana aghna syurakai ani syirki. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Allah berfirman, aku tidak berhajat kepada sekutu. Barang siapa melakukan suatu amalan sambil menyekutukan aku padanya dengan selain aku, maka aku tinggalkan dia bersama dengan sekutunya itu. Dari ayat-ayat dan hadis di atas dapatlah disimpulkan bahawa ikhlas adalah menjadi salah satu syarat sah, satu syarat utama agar amal kita diterima oleh Allah. Dan ikhlas yang dimaksudkan bukanlah hanya sekadar lawan daripada riak sahaja, tetapi segala bentuk syirik. Ini di antara yang ngeri ini, ikhwan, dalam riwayat Muslim ni Allah kata, apa dia? Taraktuhu wa syirkahu. Aku tinggalkan dia dan benda dia syirik. Aku tak mau kat dia. Baik. Itu yang kedua. Kemudian penulis kata, tak selesai cakap tu. Amal yang kita lakukan kepada Allah Ta'ala itu mengikuti cara Rasulullah SAW. Syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW banyak cabangnya. Antara lain adalah ibadah, muamalat, munakahat, siasah dan cara hidup sehari-hari. Bab ijtihad terbuka lebar untuk segala cabang syariat di atas kecuali cabang ibadat. Pintu ijtihad ditutup bagi bab ibadat. Ibadatnya khusus ni kita tak perlu ijtihad. Sebab apa? Nabi dah ajak dah. Kita boleh ijtihad bab pekah-pekahnya lain. Bab-babnya memerlukan ijtihad. Tapi semayang, puasa, zikir, tak perlu ijtihad. Kerana jelas Nabi dah ajak. Segala bentuk amalan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini ikhwan, kena tahu. Terutama kawan-kawan kita yang masih berada dalam tarekat, yang berada di dalam ajaran-ajaran ma'rifat entah ke mana, ini beri perhatian. Penulis kata, segala bentuk amalan dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah mestilah dibatasi kepada apa yang disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahaja.
Baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membenarkan sesiapa pun daripada umatnya untuk menambah atau mengurangi amalan yang telah baginda tetapkan atau mereka-reka cara baru yang tidak disuruh. Tak boleh, kawan, tak boleh. Jangan pandai-pandai. Firman Allah Ta'ala, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Barang siapa mengharap perjumpaan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan amal yang saleh dan janganlah dia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhannya. Menurut Imam Ibn Kathir dalam tafsirnya, bahawa amal soleh yang dimaksudkan pada ayat di atas, ayat ini Al-Kahfi 110 ni, ialah amalan yang sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Barang siapa melakukan sesuatu amalan yang bukan sebagaimana kami suruh, maka amalnya itu ditolak. Riwayat Muslim. Jadi kesimpulan dia, dalam urusan ibadat, kita tidak dibenarkan sama sekali mereka-reka cara baru atau menambah atau mengurangi cara yang telah ditetapkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya baginda yang mempunyai autoriti, wewenang untuk menentukan cara ibadat. Sedangkan bagi umatnya, walau bagaimana tinggi ilmunya atau kewaliannya, tetap tidak mempunyai kuasa untuk menetapkan cara ibadahnya sendiri. Mereka tetap terikat dan mesti mematuhi cara ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebenarnya inilah antara lain makna yang terkandung dalam syahadah risalah. Setelah kita perhatikan ketiga-tiga syarat di atas, agar sesuatu amal itu diterima oleh Allah Ta'ala, barangkali kita dapat membayangkan, agaknya itulah rahsia mengapa urutan tertib kalimah-kalimah di dalam azan disusun oleh syarak sedemikian rupa, sehingga kalimah hayya 'ala salah terletak setelah 3 rangkap kalimah Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ketiga-tiga kalimah yang mendahului perintah solat itu seolah-olah menggambarkan ketiga-tiga syarat yang kita sebutkan di atas. Tengok ikhwan. Islam digambarkan oleh takbir Allahu Akbar. Artinya Allah Maha Besar. Sebab hanya orang Islam sahaja membesarkan Allah. Ikhlas digambarkan oleh syahadah tauhid. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini sesuai dengan maknanya, aku naik saksi bahawa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Mengikuti cara Rasulullah digambarkan oleh seruan azan dengan kalimah syahadah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang maknanya aku naik saksi sesungguhnya Muhammad itu pesuruh Allah. Hanya salat yang telah memenuhi tiga-tiga syarat tersebut sahajalah yang akan diterima oleh Allah. Dan orang yang melakukannya akan mendapat ganjaran, kemenangan dunia dan kemenangan akhirat. Barangkali ini pula lah rahsia mengapa kata hayya 'ala salah disusuli oleh hayya 'alal falah. Mari menuju kemenangan. Ibadah salah adalah lambang dan kemuncak amal saleh. Oleh kerana itu, ketiga-tiga syarat di atas adalah juga disyaratkan ke atas semua amal saleh yang lain, agar amal tersebut membuahkan kemenangan di dunia dan di akhirat. Subhanallah ya ikhwan. Itulah dia. Kita Allahu Akbar, Allahu Akbar.
Penulis kata itulah gambaran dinul Islam, agamanya maha tinggi, maha besar. Asyhadu an la ilaha illallah, itulah syarat yang kedua, ikhlas kepada Allah, ibadat hanya untuk Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dalam azan, itulah syarat ketiga, mesti mengikuti cara Rasulullah. Maka baru datang salat. Salat dalam Islam, salat kerana Allah, salat mengikuti cara Rasulullah. Kerana itu Allah letak hayya 'alal falah di akhir. Hanya dengan salat memenuhi 3 syarat di atas, salat itu sahajalah membawa kita kepada falah. Apa makna falah, ikhwan? Kita mendapat ghairu mamnun, ajrun ghairu mamnun. Kita mendapat syurga. Kita tak sampai ke neraka. Dan kita diberi kasih sayang oleh Allah Jalla wa'ala. Ikhwan, ini di antara perkara yang macam disamarkan. InsyaAllah ikhwan, perkara ini tidak berakhir di sini. Mari kita lihat lagi, penulis menyatakan Al-Quran dan hadis adalah sumber akidah. Kita tahu tadi muatan kepada Islam itu adalah akidah dan syariah. Apa makna akidah? Keyakinan-keyakinan. Iman. Apa makna syariah? Peraturan-peraturan. Bila kita ada iman, kita ada amalan. Amal kita berkaitan dengan peraturan kita. Bila kita melakukan amalan, kita kena jaga Islam kita, kena jaga keikhlasan, kena ikut cara Nabi. Itulah yang menjadi pondasi kita. Kerana itulah makna la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka sekarang penulis nak ajak kepada kita, mari kita lihat betapa indahnya akidah kita, murninya akidah kita, tersusunnya akidah kita, digambarkan bagaimana sumber akidah itu. Maka sumber akidah kita adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Maka penulis nak ajak kita lihat apakah makna ini. InsyaAllah ikhwan, pada kesempatan yang akan datang, kita akan melihat lagi tajuk ini. Kita sedar tak sedar, dalam 1 jam ni kita dah baca sebanyak 17 muka surat. Tak pernah tu dalam mana-mana kuliah baca sebanyak ni. Kecuali di sini aja. Tak tahu lah besok nak jadi apa. Ini paling dahsyat. 17 khatam. Habis selai demi selai. Tak saja kata selak selai demi selai habis. Itu cara tak selak tirai lagi. InsyaAllah ikhwan, kita akan berbincang lagi. Kita akan mengambil manfaat daripada penulis kita, Al-Fadilatul Doktor kita, insyaAllah banyak lagi. Semoga Allah bagi kebaikan pada kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassallallahu ala Nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.